Assalamualaikum dan selamat petang. Welcome back to channel. So petang ni Zul nak buat sedikit review untuk di 4 jenis coin. Ada permintaan daripada subscriber Zul. So yang pertama coin itu adalah coin fake token yang berada FEG fake token. So berada 2800. Kemudian second adalah Sakura SKU. Kemudian kita tengok G-Swap. Kemudian kita tengok juga PHI. So akan buat sedikit analisis berdasarkan TA. So fundamental anda perlu tengok. Mungkin kita boleh tengok juga sedikit fundamental. So untuk first coin kita akan pergi ke fake FEG coin. So tengok macam mana price dia untuk first time tu tengok pun price orang kata expected 0.00. Tu tengok max supply pun untuk kali ikutkan ni juta bilion quartrillion billion. Susah nak sebut pun terbelit dah. So aku kata ridiculously punya supply. So kalau bagi Zul memang akan elakkanlah coin ni. Tapi apa pun Zul akan bagi juga secara technical analysis ke manakah. So untuk fundamental Zul serahkan kepada anda untuk buat kajian. Tapi Zul akan buat untuk untuk dia technical saja. So lepas kita pergi ke trading view. Pertama kita akan cari coin tu ialah fake FEG token. So FEG token supposedly yang ini Uniswap. Kalau FEG USD ada tak? FEG USD tak ada. So FG ok, kita ambil ni USD under Uniswap. So ikutkan price adalah sekarang berada di, memang tak nampak betul price dia. So untuk Uniswap ikutkan hopefully yang ni lah betul. Kita tengok untuk weekly. So sebabnya kalau coin yang macam ni supposedly kalau boleh elakkanlah. Sebab apa, secara logiknya kalau kita tengok price dia bukan tak boleh buat profit. Ada orang buat profit menggunakan coin yang kecil, tapi kena tahulah bila nak entry, bila nak keluar. So untuk long term memang tak sesuai lah. So dah kosong kita tengok dengan supply yang banyak. Okay, secara fundamental bukan tengok sini pun ada agak kurang kata. Kalau ikutkan kat sini safe report circulate. So ini pun kalau ikutkan kita baca kat sini orang kata max supply dia berapa. Kalau ikutkan dia tulis kat sini. So ini kalau ikutkan max supply safe report circulation campaign. So apa safe reported circulation? Kalau kita tengok kat sini, the CMC team has not verified the project creation supply. Tu tak ada orang CMC tak boleh nak verify betul tak supply code yang supply dia ada banyak ni. However, only the project it self report ada self report to MC followed. So dalam self report tu kita tengoklah 41 berapa juta tu dia punya billion quarter trillion tu dia punya supply. So orang kata unrealistic lah untuk dia punya coin ni. Tapi apa pun kalau anda masih lagi anda mungkin ada kajian untuk fundamental anda sendiri tu mungkinlah anda boleh stick. Tapi untuk orang kata kalau ikutkan tu ambil kat sini aja dia punya chart. So chart ikutkan sekarang ni orang kata berlaku ikutkan starting tu ambil all. So all price ini aku kata dia buat pada awal tahun ni tu bulan 2 baru je keluar chart ni ikutkan token ni. Kalau ikutkan sini harga dia bulan 2 bulan 2 2021, kemudian price naik dan berlaku naik ni sampai bulan 3, kemudian 3 tahulah semua Bitcoin jatuh. So semua jatuh, sepetik pun semua jatuh. Nah berlaku balik ke bawah. So sekiranya anda yakin dengan fact ni, orang kata sekarang price adalah orang kata price di bawah. So sekiranya anda yakin boleh buat pembelian di bawah ni, tapi untuk long term lah. Tapi tu expert kan jangan buy banyak. At least kalau ada contoh, kalau ada RM10,000, katalah ada RM10,000 ke $10,000 ke, ada RM10,000, kalau anda all in dalam ni, yes, itu agak problem lah. Tapi tu bagi kat follow, at least kalau nak invest juga orang kata less than 1% lah dalam coin ni. Kalau less than 1% berapa? Darab dengan 1%, RM10,000 darab dengan RM10,000 kan darab 1%. Tu ikut dalam RM100 ataupun $100 je, bergantung pada anda lah tu. Seperti kalau $100 pun untuk long term lah untuk anda invest. So untuk ini kita tengok dan berlaku berapa. So seperti untuk berada di, kalau ikutkan tu tarik di trading view tak ada ni. Kat trading view tak ada data. So kalau ikutkan sini tadi di trading view ni tu tak pasti yang ini betul. So kalau kita ambil yang ni, kalau betul yang ni chart dia tu expected kalau support resistance tu ini weekly punya. So price dah pun bermain di bawah support. So bila price bermain di bawah support, kita expected aku kata secara teknikalnya chart itu tak bagus lah untuk kita masuk. Sebab apa, bila break bawah ni kita tak tahu bila dia akan kembali balik atas support. Kini kembali atas support barulah kita akan boleh monitor dia punya resistance. Tak tahu lagi. So untuk long term anda kena fikir sama ada anda nak invest. Kalau anda yakin dengan fundamental boleh invest, tapi cuma cakap
invest dengan tak banyak lah 1%, at least below than 1% lah, maximum 1% saja total anda punya investment, dan hold lah untuk long term. Macam tu buy di Sehmun, buy di Shiba. Sehmun pun tu dah profit dah keluarkan, beli lain punya coin, kemudian Shiba Inu tu masih lagi hold sebab apa, masih lagi negatif. Tapi untuk Shiba Inu pun tu hanya itu, Shiba Inu tu hanya invest 33 USD dollar. Sehmun itu dia invest hanya $21 dan dia make profit lah. Profit dia keluar dan letak ke coin yang lain lah. So untuk ini boleh anda secara teknikal, untuk ni adalah looking not good lah, not good dia punya kata tera teknikal. Sebab apa, price bermain di bawah support. Mereka bila main di bawah support, dia kata untuk recovery bila tak pasti, orang kata take time lah, very long time untuk recovery. Sehingga price tu kembali balik kawasan support, barulah kita kembali positif untuk price tu push ke atas. Itu yang first coin. Kita pergi ke second coin, itu Sakura. Tu Sakura berada di 0.46 sen. Tu kalau Sakura kita akan pergi kat sini. Expected tadi tu jumpa Sakura SKU Sakura Finance. Okey, yang ni berada di UB. So under UB kalau ikutkan ini antara coin baru juga, supposedly antara coin yang baru juga, baru release. Kalau ikutkan di UB ni, kalau ikutkan di sini, kalau kita tengok price dia, kemudian kita akan ambil all supposedly price tu pun sama juga, baru keluar dalam bulan 8 juga baru keluar price ni. So supposedly kita tengok Sakura okey, baru release. So untuk Sakura memang tak ada chart lagi, tak boleh buat analisis apa. So apa yang tahu, dia masih baru. So kalau anda yakin, anda perlu kaji untuk Sakura, anda perlu kaji dia punya fundamental. Tu pergi kat sini, tekan saja tu website, tu kena website lah. Tu kita akan tengok apa yang ada. So berdasarkan sini tu tengok dia Sakura ni aku kata link dengan Ethereum, kemudian Avalanche, dengan Binance, kemudian dengan Polkadot, dengan Kusama, dan satu lagi kau ni tu lupa. Lebih dia ada tulis di bawah ni kalau ikutkan. Right, Sakura sebanyak Sakura Bridge. So looking kalau ikutkan berdasar dia punya token political UB, okay, bitcoin.com. Okay, nama-nama yang besar juga dia partner. So ini strategi partner, kita tengok partner Chainlink, Prospect, Dudu, Polygon, Apron, Mata Dijo, Bella, Phantom, Chainsword. So mostly untuk yang ni orang kata kita nampak secara fundamental dia punya fundamental pun orang kata kukuh lah. So untuk sekarang boleh, masih baru lagi price, ikutkan price ni kita ada di kata masih baru. Ikutkan yang ni pun orang kata chart masih baru, tak banyak data lagi berkontrol. So siapa nak invest untuk long term, yes, sarankan untuk long term anda boleh invest lah, based on dia punya fundamental pun. Untuk kita ringkas ataupun secara cepatnya kita kaji ni, kita tengok macam mana dia punya fundamental, tengok boleh nampak dia semua ni. Tu anda boleh kaji lah, lebih baca lebih detail ni, cari dia punya white paper. So suppose ni kalau untuk first look untuk Sakura berbanding di Fed tadi, Zul more yakin invest di Sakura lah berbanding di Fed tadi. So untuk long term mungkin anda boleh targetkan berapa coin anda nak untuk Sakura ni, kemudian beli lah terus. Untuk apa, ikutkan sekarang harga di betul-betul di bawah permulaan. So give time long term seperti maybe boleh ikut lah, tengok dia punya dia punya kata Sakura ni tadi, dia punya kata dia punya apa tu, DNA dia, bukan DNA, dia punya kerjasama dia tu banyak ahli kerjasama macam tadi. Okey, saja partner ni pun antara nama-nama yang kata macam Chainlink, Polygon, Under, The Graph. So banyaklah anda kena tengok dia ada link dengan Kusama, Binance, Ethereum, apa lagi tadi tu nampak ada mana yang first tadi di coin. Okey, ni Polkadot. So banyak Avalanche. So antara strong coin tu maybe untuk long term Sakura lah antara good version untuk investment lah. Secara technical tu tak bagi-bagi lah, sebab apa, chart dia terlalu sikit, memang tak boleh nak buat technical. So anda lah tunggu lihat, anda boleh kaji dan fundamental lah sekali nak masuk Sakura. So next coin adalah kita akan pergi ke Chiswap. So untuk Chiswap pun sama, expected Chiswap kalau ikutkan tu ambil dah all price kat sini. Kita tengok price adalah Chiswap ni supposedly kalau berdasarkan data sini release bulan 1 itu. So bulan 1 sampai bulan 3 baru jatuhan. So normal jatuh macam cakap Bitcoin drop masa ni. So bila Bitcoin jatuh dia akan drag semua sekali. So supposedly kalau Bitcoin jatuh, coin yang kecil ni jatuh lebih drastik lah. Jatuh dia mungkin dalam 99-98% daripada harga tinggi dia jatuh lah. Tu tengok jatuh
So sekarang ni kita berada di kawasan bawah. So kalau nak invest, kita dah ada pun all time high baru di hampir di $3. So sekarang untuk G-Swap ni, siapa nak invest, anda perlu pinggis untuk long term lah. So ikutkan price sekarang berapa, price berada di 0.4. Kalau Zone sendiri, kalau nak invest, Zone akan target maybe 10,000. Sebab apa? Kalau 10,000 coin kita darabkan dengan harga semasa, iaitu kalau nak beli all in terus 0.04 darab 0.044, so kita hanya perlukan buat keluar modal sebanyak $440. Didarabkan dengan ringgit Malaysia, darab dengan $4.2. So expected dalam 1,800. So kalau ada duit 1,800, anda tak kisah untuk investkan 1,800 untuk long term, untuk Sakura, untuk G-Swap ni. So orang kata good position untuk anda log in sekarang, dan timpan saja dalam anda punya wallet 10,000. Anda kembali balik tengoklah more than 5 years. Sebab apa? G-Swap ni expected, kalau G-Swap ni, kalau tu tengok tadi berdasarkan dia punya website, ini G-Swap adalah kata exchange lah, exchanger tu, swap exchanger. So kata swap ni, G-Swap ni antara macam dia nak jadi Pancake, Uniswap. So orang kata antara exchanger lah. So kata G-Swap ni bukan dia adalah exchanger. So mostly maybe untuk long term maybe bagus G-Swap ni. So untuk anda invest, macam cakap, G-Swap price dia belum ni dah berada di hampir $3. Kemudian berlaku dropping ni normal, mana-mana coin paling dropping. Sebab apa? Masa ni kita tengok bulan 2, almost dalam bulan 2 belum lagi sebenarnya, bulan supposedly kat sini kita tengok bulan 2, masa tu Bitcoin masih lagi menaikkan. Bitcoin jatuh masa bulan 4 masa ni dia kembali naik, bulan jatuh sini panggil rug pull, and then normal rug pull, and then kemudian ambil profit. Kemudian kita tengok tak berjaya lagi. Sebab apa? Kita tengok sekiranya Bitcoin berjaya melepasi all time baru, sekiranya G-Swap ni berjaya juga melepasi harian ni, orang kata good performance lah untuk G-Swap. So untuk anda perlu fikirkan invest long term, anda perlu kaji punya fundamental. Bagi tu G-Swap ni adalah exchange. So exchange banyak, kita dekat kripto sendiri kita ada sebanyak lebih kurang berapa jenis exchange, hampir 400 exchange. Kita ada lebih 400 exchange. Kalau tengok ni 398. So yang kita tahu mungkin Binance, UB, apa lagi, PancakeSwap tu antara satu lah. So ikutkan banyak lagi 398 tu. Dalam 398 ni G-Swap adalah salah satu daripadanya. So kalau anda yakin dengan G-Swap, dengan dia punya fundamental, anda boleh kata ikutkan. Kalau nak all in sekarang adalah good position. Dia bagi tahu dah harga dia berapa dalam ringgit Malaysia, adalah lebih kurang 1,800 ataupun senang baca dalam 2,000 lah, RM2,000. Kalau anda yakin, anda berani untuk invest long term secara maybe 5 tahun ke atas, so ahead lah, go ahead untuk invest dalam G-Swap. So another last code ialah Fetch I. So hopefully tersebut betul. So Fetch I berada di 0.71. So Fetch I tadi kata tu jumpa juga di punya chart. Kalau FETCH Fetch I ke yang ni, kita ada di Binance. Kita ambil yang ni. So yang ni ada banyak sikit. So yang ni kita boleh buat analysis. So nanti 1 week. Kita akan bagi 4 hours. 4 hours kita akan dapat kita punya chart. Kat sini looking, dia punya pergerakan looking good. So now kita tengok kat mana. So expected dia dah pun break dia punya major resistance. Kalau based on dia punya pandangan kasar, to swing low to swing high, ini adalah kawasan support. Untuk kawasan support, kemudian price dah pun break support. Good sign. Kemudian kita tengok adakah dia dah break resistance. So swing low to swing high to swing low, major resistance adalah di sini. So macam cakap tadi, supposedly dia pun dah break. So now kita suppose dah pun break. Macam cakap, bila price tu break saja major resistance, memang dia ada opportunity untuk naik lagi at least ke 1.6 Fibonacci. The 1.6 Fibonacci ialah di berada di $1.3. So siapa yang nak invest boleh hold lagi. Sekiranya anda masuk position kat sini, boleh hold sampai 1.6, take profit, ataupun anda bawa keluar modal aja. Katakan kat sini dah masuk RM1,000, sampai kat sini bawa keluar RM1,000, maybe sedikit profit, kemudian layan aja. Kemudian sekiranya ada lagi retest ke bawah, anda boleh re-entry dan terus melakukan kat atas. Seperti untuk harga paling tinggi ialah di kawasan $3 untuk Fetch. So Fetch ni ikutkan apa coin dia. So kita akan pergi sedikit ke website dia, kita tengok apakah Fetch ni. So Fetch adalah Artificial Intelligence for Blockchain. So another secara yang ni kena baca lah, website tool enable to decentralized economy. Yang ni kena kaji lah, banyak nak baca tu. Tengok dia punya partner tu, partner Forbes, Nasdaq, Yahoo tu ni price. So price partner, partner yang ni Bosch, Fetso,
Telekom University. So blockchain, so dia punya partner anda good. So untuk long term, sebab tu kita tengok price dia melakukan kenaikan drastik. So probably untuk long term memang value lah. So untuk antara 4 coin ni, yang kalau Zul sendiri yakin nak invest, probably di Fetch, kemudian di swap chain. Macam cakap, swap chain ada peluang opportunity. Kalau anda boleh sanggup untuk investkan 1,200 ke dalam future, dapatkan 10,000 coin, hold dia untuk long term. Maybe long term tu ada 5 tahun ke atas, kita tengok macam mana persembahan. Kalau ada kenaikan yang drastik, anda untungkan banyak lah. Kemudian kita tengok juga untuk Sakura pun tu tengok dia secara fundamental pun ok, secara chart dia pun masih baru. So fundamental Sakura tak boleh buat technical analysis di chart, anda boleh buat technical analysis di fundamental. Boleh buat fundamental ni. So fundamental secara tu tengok tadi looking good dulu lah, boleh. Cuma yang problem di Fake token je lah. Fake token ni orang kata ridiculous, dia punya amount dengan data pun tak dapat certified. So maybe boleh elakkan lah Fake coin tu. Anda ada coin lain tu very good. So guys, rasa itu aja untuk review untuk hari ni. So hanya satu coin saja yang boleh buat technical analysis, iaitu di Fetch Eye. So yang lain hanya boleh buat fundamental punya analysis. So guys, itu aja untuk petang ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.